Tapi hak hari Jumaat sungguhnya kafilah. Di antaranya surah Ad-Dukhan. Itu pun berkait dengan hari Jumaat. Bermula kelebihan membaca surah Ad-Dukhan itu amat banyak. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a Hamin Dukhan fi lailatin asbaha yaghfiru lahu sab'una alfa malakin." Yaghfiru lahu sab'una alfa malakin. Artinya, barang siapa membaca Hamin Dukhan pada malam, baca sebelah malam, maka pada pagi-pagi hari meminta ampun baginya bagi barang siapa oleh 70,000 malaikat. Ini kelebihan baca surah Ad-Dukhan. Barang siapa membaca Hamin Dukhan pada malam, maka pada pagi-pagi hari keesokannya meminta ampun baginya bagi barang siapa oleh 70,000 malaikat. 70,000 malaikat akan istighfar bagi mereka yang membaca surah Hamin Dukhan sebelah malam. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a Hamin Ad-Dukhan fi lailatil Jum'ati." Ini berkait dengan Jumaat. "Ghufira lahu zunubuh." Artinya, barang siapa membaca akan Hamin Dukhan pada malam Jumaat, nescaya diampuni baginya segala dosanya. Segala dosa-dosa kecil yang tidak berkait dengan anak Adam. Dosa-dosa kecil yang tidak berkait dengan anak Adam. Ini di antara kelebihan membaca surah Hamin Dukhan. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi macam sebut berulang kalilah. Tiap-tiap amalan yang kita lakukan, wal amalu tabi'uh, Nabi kata. Al ilmu imamul amali wal amalu tabi'uh. Itu dalam kitab Minhajul Abidin datangkan hadis ni. Al-ilmu imamul amali wal amalu tabi'uh. Yulhamu su'ada wa yuhramul ashqiya. Bermula ilmu ialah imam kepada amal. Ilmu imam kepada amal. Amal ni umpama makmum lah. Jadi antara imam dengan makmum ni mana hak duduk depan, mana hak duduk kemudian. Imam lah duduk depan, ke imam duduk belakang. Al-ilmu imamul amali. Bermula ilmu adalah pendahuluan kepada amal. Nabi ulang balik pula. Wal amalu tabi'uh. Dan bermula amal ibadah ialah mengikut ilmu. Ilmu imam kepada amal. Amal ialah mengikut ilmu. Nabi ulang. Perkataan yang berlainan tapi makna yang sama. Percakapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, percakapan yang dipanggil percakapan yang Jawami'ul Kalim dia panggil. Percakapan yang mana walaupun percakapan Nabi itu pendek, tetapi dia punya maksud di luar. Nabi cakap pendek je, tapi maksud di luar. Kita ni kadang-kadang bercakapnya berjela-jela.
Bercakapnya berjela-jela. Maksudnya sikit je naknya. Cakap berjela-jela, tapi maksud sedikit sahaja. Nabi bercakapnya pendek, tapi maksudnya luah. Percakapan yang bernas apa? Tapi di sini Nabi ulang ni. Al-ilmu imamul amali. Nabi ulang maksud yang sama. Wal amalu tabi'un. Nabi ambil hak depan, Nabi ambil hak belakang. Nabi ambil hak depan, Nabi ambil hak belakang. Mana hak depan Nabi ambil? Ilmu. Hak belakang, amal. Mula-mula Nabi ambil hak depan. Bermula ilmu, imam kepada amal. Nabi ambil hak belakang pula. Dan amal ialah mengikut ilmu. Apa ni? Dua segi ni. Ada dua segi Nabi sebut. Mula-mula disebut ilmu. Kemudian dia disebut amal. Bermula ilmu ialah imam kepada amal. Nabi ulang dengan perkataan yang maksud sama, tapi Nabi ambil ba'amal pula. Wal amalu tabi'u, dan pula amal ialah mengikut ilmu. Ada ni. Wal amalu mubtada tabi'un khabar. Bermula amal ibadah ialah mengikut ilmu. Mengikut ilmu barulah dipanggil amal ibadah. Mubtada khabar ni ain tula je, benda sama. Ada ni. Contohnya Ali ialah ayah kepada Bakar. Ali ialah ayah kepada Bakar. Ali dengan ayah Bakar ni orang sama ke orang lain? Ali mubtada ialah ayah pada Bakar. Ayah pada Bakar tu khabar. Nak tanya sekarang ni, Ali dengan ayah kepada Bakar ni satu orang ke dua orang? Dua orang. Dua orang. Ali seorang, ayah Bakar seorang. Jadi dua orang yang berasingan. Faham tak? Ada orang Melayu ni. Ali ialah ayah Bakar. Ali dengan ayah Bakar ni satu orang ke dua orang yang berasingan? Seorang lah. Ain tula benda sama. Ali ialah ayah Bakar. Bakar baru orang lain anak. Anak ni. Oh, pagi-pagi ngatuk kali. Dua orang. Ali ialah ayah pada Bakar. Ayah Bakar tu lah Ali. Bakar orang lain lah anak doktornya. Nabi kata wal amalu tabi'un. Amal ibadah ialah mengikut ilmu. Kalau buat amal ibadah tanpa ilmu, tak panggil amal ibadah. Ada ni. Amal ibadah ialah mengikut ilmu. Mengikut ilmu tu amal ibadah. Kalau sini kita panggil amal di sini apa? Baca Quran. Baca gini. Tuk guru tajar. Ada ni. Bukan baca. Kita rasa sedap gini ya. Itu bukan amal ibadah. Sebab tidak mengikut ilmu. Makna dia baca Quran. Satu-satu dia baca tu. Ni, sini. Ilmu ada. Dia belajar untuk dia, kena baca gini, kena baca gini. Itu panggil amal ibadah. Sama dengan semayang. Semayang amal ibadah, kita buat gini, ilmu. Kita ikut ilmu. Kita baca gini, kita ikut ilmu. Itu panggil amal ibadah. Kalau kita buat ikut selera sendiri, rasa sendiri, selesa sendiri, itu bukan semayang. Itu bukan semayang. Sebab itulah kita tak belajar, tapi kebetulan betul. Tak ada kebetulan betul. Kalau betul tu dia belajar. Comel tu dia belajar. Contoh baca Quran lah. Dia baca comel, sah dia belajar. Tanya guru Quran lah. Pernah jumpa dah anak murid
mari belajar baru, anak murid baru mari belajar, dia baca, oh betul, comel dia baca. Guru tu pun tanya anak murid baru belajar ni, kamu ni baca comel ni, kamu belajar dengan siapa? Saya tak belajar dengan siapa, saya reka sendiri je, saya tera-tera di rumah, saya rasa gini sedap. Ada tak jumpa gitu? Tak ada. Kalau dia baca comel, dia baca betul, dia ada tegur. Maknanya kalau comel betul dah, cuma ada nak kena baiki lagi lah. Mana? Kau dah tu ilmu dia. Tapi ada guru, dia baca comel, molek dah, tapi ada lagi nak boleh molek laginya. Tapi kalau dia baca comel sekadar dia tu, mesti ada tegur. Gitu je. Kalau kebetulan betul. Kalau berlaku kebetulan betul. Kebetulan. Ulama berbeza pandangan. Satu pandangan, tak ingat amal ibadah juga walaupun kebetulan betul. Sebab Nabi kata, wala amalu tabi'un. Amal ibadah ialah mengikut ilmu. Dia kebetulan betul tapi tak ikut ilmu. Tak ingat amal ibadah awal laginya. Satu pandangan, aduh, kebetulan betul, kira boleh pahala dah lah. Itu satu pandangan. Jangan ada. Kena pakai asal. Wal amalu tabi'un, Nabi kata, dan mula amal ibadah ialah mengikut ilmu. Mana segala-gala dengan ilmu. Amal batin, mengikut ilmu tasawuf. Itu ilmu. Kita berpegang dengan satu-satu akidah. Mana? Mengikut ilmu. Ada ni. Tapi walaupun Nabi ulang 2 kali dengan perkataan yang berbeza, maksud yang sama, al-ilmu imamul amali wal amalu tabi'un, tapi Nabi akhir dengan yuhlamul su'ada wa yuhmur ashqiya. Allah akan ilhamkan, Allah akan buka jalan ilmu kepada mereka yang Allah takdirkan pada azal, orang yang bahagia ahli syurga, dan akan dihalang akan ilmu, ditegak akan ilmu, disekat akan ilmu, akan mereka yang Allah takdirkan pada azal, orang yang celaka, ahli neraka. Su'ada, sa'id, orang yang bahagia ahli syurga. Ashqiya, syaqiyun, orang yang celaka adalah ahli neraka. Dalam hadis tu, bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun tu. Umur 4 bulan kan, dan kandungan ibu diperintahkan malaikat, dan malaikat meniupkan roh, dan diperintahkan malaikat tulis 4 perkara. Rezeki, ajal, amal pekerjaan, wa syaqiyun aw sa'idun, dan bahagia, celaka dan bahagia. Bikatbi rizkihi, dengan tulis rezekinya, wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Saqi, celaka. Sa'idun, bahagia. Celaka ni ahli neraka, bahagia ni ahli syurga. Yuhlamul su'ada wa yuhmul ashqiya, akan diilhamkan, dibuka jalan akan ilmu, akan mereka yang Tuhan takdirkan pada azal, orang yang bahagia ahli syurga, dan akan diharamkan, ditegahkan, disekatkan akan ilmu, akan mereka yang Allah takdirkan pada azal, orang yang celaka. Itu je. Penting warna ilmu pun, hak nak, hak tambuh. Gitu je. Bahagian masing-masing. Bahagian masing-masing. Bagi apa belajar di Masjid Surau? Belajar apa? Bukan ada peraturan. Nak belajar, wajib bawa kitab, wajib bawa pen. Tak ada. Duduk, wajib kena duduk sebaring. Tak ada. Duduk mana pun. Nak duduk ke, nak menyenggeng ke, nak mengiring ke, nak melentang ke, nak mungging ke, nak bangun ke, tak ada cara pun. Hebat laginya, nak bersembang ke. Nak bersembang,
Nyonyeng dia bersembang. Allah kata. Kalau orang ambil rakaman tunjuk masuk dalam YouTube, siapa ni orang mengajar dia bersembang. Ada tak siapa-siapa mengenali supaya dapat ambil ni walik ke rumah? Oh ni. Tak reti adab. Tapi nak ceritanya tak ada. Tu tak beradab. Tapi nak ceritanya mudah aja belajar. Tak ada kata ujian bulanan, ujian tahunan, bubuh markah berapa. Tak ada kata nak masuk kelas kena bayuran bulanan. Tak ada bayuran bulanan pun. Duduk bawah kipas angin, duduk bawah hekong, selesai boleh nak sumbang ke masjid ya. Duduk bawah kipas angin sejam. Kipas angin tak sedap lagi. Duduk bawah hekong sejam. Di rumah tak ada hekong. Tapi sumbang tak sikit. Nak bayar ekong kita duduk sedap ah. Tak ada sumbang pun. Dan orang minta duit ke? Tak pun. Yuran pun tak ada. Free. Semua tempat keluar boleh makan pula dah. Keluar boleh makan pula dah. Apa benda? Duduk dengar. Letih jenera. Jenera tidur lah. Bukan suruh tidur. Tapi dah letih maghrib. Sehari kerja letih-letih. Maghrib mungkin tertidur. Tapi jangan geruh sudah lah. Ada tengah mengajar, dia tertidur. Khoh bunyi. Nak tak, bukan kata nak marah, nak senyum ada. Rasa nak senyum je tengok ke dia. Dah orang pun tengok. Dah tengok, cuik pun dah. Takkan dia senyap. Sebab dia tidur tak sedar dah. Tengok cokek sikit. Jangan cokek pula. Cokek kan dia melata satu habis simbangan pula kan. Kejutkan dia tu. Kenapa tu? Mudah je belajar. Tapi dengan mudah-mudah, dengan mana-mana, anak angkat punggung lari balik. Tambuh. Tak ada orang mengajar, dia etikah. Orang mengajar je, dia pun lari balik. Kalau kata maghrib atau isyak, tak nak mengajar, etikah tak balik-balik. Orang mengajar, dia balik. Isyak pun bagi pulau. Kalau subuh, kalau tak nak mengajar, etikah sampai syuruk. Ada orang mengajar je, dia pakat punggung lagi. Ada pesen gitu. Jadi bagi dia belajar ni benda yang salah. Benda yang berdosa. Bukan hukum syariat belajar ni. Gitu kan. Hak wajib belajarnya, belajar sekolah, sains matematik. Dia belajar belah-belah tahun. Orang yang sama lah. Sekolah, sains matematik belah-belah tahun. Hak tu fardu ain bagi dia. Duduk masjid dah ni. Berjumpa ni waktu dah. Orang mengajar tauhid fiqh tasawuf, dia lari. Jadi hak tu bukan ilmu agama. Dia belajar ilmu sekolah, ilmu akademik belah-belah tahun. Hak tu fardu ain bagi dia barangkali. Dah di sekolah tak pernah lari. Atau sekolah masuk ikut masa, balik ikut masa, tak pernah lari. Sebab apa? Tu fardu ain. Sains matematik tu fardu ain. Belajar masjid ni bukan syariat. Nabi tak suruh. Tak pelik kita fikir, yang kamu ni berjemaah ni waktu. Tu pelik lah. Bahagian masing-masing. Tu je lah. Subuh-subuh. Bayangkan subuh. Anak sekolah rendah. Mari subuh berjemaah dengan ayah dia tu. Makna apa? Segar mata. Makna apa? Anak sudah terlatih. Kita lepas subuh anak kita duduk jenera je. Dah, mana apa? Segar mata, tak ada kata mengatuk dok. Kata terlatihnya budak ni. Dia akan, dengan anak dia akan tunggu sampai syuruk. Orang mengajar, dia akan pimpin anak dia, ajak balik. Apa dia nak didik kepada anak dia? Tapi dia didik kepada anak dia sebenarnya. Orang mana waktu ni? Orang tak ada kelas, dia duduk anak dia sampai syuruk. Tapi kalau dia mengajar je, nampak dia nak duduk ni. Nak duduk, nak berzikir, nak apa. Tengok orang mengajar. Dia pun bangun semula, pimpin anak, dia ajak balik. Dia nak didik apa anak dia? Nak didik anak dia, kalau mengajar, kita lagi balik. Sebab ini bukan ilmu agama ni. Ilmu manusia ni. Ilmu dunia. Kita nak ajar anak dia. Ni rupa agama ni. Di mana waktu ni? Dia pimpin anak lagi balik. Apa benda sebenarnya dia nak didik? Ni. Maknanya apa ni? Tuhan takdir daripada azal dia orang celaka.
dia akan bawa anak dia pada jalan celaka juga. Bab pegangan kita kan, baik iman dan taat, qada azali, syurga qada azali, mustahil berubah sama sekali. Jahat, kufur dan maksiat qada azali, neraka qada azali, mustahil berubah sama sekali. Ma minkum min ahadin illa waqad kutiba ma'hunan nar min jannah, kata Nabi. Tidak ada di kalangan kamu daripada seseorang melainkan telah ditetapkan tempat kembali, sama ada tempat kembali itu neraka ataupun tempat kembali itu syurga. Nabi sebut neraka dahulu. Maka sahabat pun tertanyalah, afala nattakilu ala kitabina, dah neraka ke syurga tu yang tetap dah. Lepas tu kami pakai serah dengan ketetapan kami ya. Dan neraka tak ada lagi dah. Syurga tak ada lagi dah. Nabi pun bersabda, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah kamu, tiap-tiap kamu akan dipermudahkan bagi tempat yang dijadikan bagi kamu. Kalau Tuhan jadikan tempat bagi kamu tu neraka, mudah-mudah je kufur kepada Allah, mudah-mudah je buat maksiat, mudah-mudah je lari daripada majlis ilmu. Itu je. Kalau tempat itu tak bagi kamu tu syurga, mudah-mudah je beriman, mudah-mudah je beramal soleh, mudah-mudah je belajar. Itu bahagian masing-masing. Nabi panjang hadis tu, ada pun orang yang ahli bahagia, maka akan dipermudahkan baginya amalan ahli bahagia. Mana? Amalan ahli syurga. Beriman dan beramal soleh. Beriman, dia akan dahulukan dengan ilmu fadha'in fiqh. Beramal soleh akan didahulukan dengan ilmu fadha'in fiqh. Beriman akan didahulukan dengan ilmu fadha'in tauhid. Beramal soleh akan didahulukan dengan ilmu fadha'in fiqh dan tasawuf. Akan dipermudahkan. Jalan orang bahagia. Sebaliknya Nabi kata, ada pun orang yang ahli celaka, akan dipermudahkan baginya amalan ahli celaka. Bab pegangan salah, dia tak peduli. Pegangan ni guan betul ke tak, dia tak peduli. Ni. Lepas tu semayang dengan ilmu betul ke tak, dia tak peduli. Nak semayang dia. Hati perut betul ke tak tu, dia tak peduli. Udah je dia ni. Ni saya sebut tadi, orang yang duduk masjid, orang yang tak peduli duduk luar tu, saya ceritalah. Tapi ada orang, dia tak mari masjid mana, orang muda, tapi bab belajar dia minat. Dia dengar dalam FB, dia dengar dalam radio. Lepas tu tanya ustaz, kalau saya ni jarang-jarang main masjid, tapi saya dengar juga hak mengajar dalam rakaman, dalam radio apa semua, bab pegangan, bab apa. Kata bab belajar tu belajarlah. Mana masjid tu kena lebih kerap kali lah, jangan hari Jumaat saja, orang muda. Kau dah betul lah orang muda ni. Tapi dia kata saya pergi masjid pun ustaz, cubalah saya duduk masjid. Tak apalah, boleh dengar di masjid. Dia ceramah je kata. Baik saya balik rumah, dia kata. Orang muda kata gitu. Ceramah je. Ingatkan orang masjid nak belajar tauhid, fiqh tasawuf, ceramah je dia kata. Ni orang muda. Tapi jadi minat kepada ilmu. Bahagian masing-masing. Yu'lamu su'adat wa yuhmul ashqiya, Nabi kata. Akan diilham, dibuka jalan, akan ilmu, akan mereka yang Tuhan takdirkan pada azal orang bahagia, dan akan diharamkan ilmu, ditegahkan daripada mereka yang takdirkan pada azal orang celaka. Kalau tak ada bahagian, tak ada bahagian lah. Kalau kata dia bertugas di masjid sekalipun, orang majlis tak peduli. Walaupun dia ada di masjid sebab dia bertugas. Jadi kerani ke, jadi tukang sapu ke, tukang mau mengajar nak mengajar, aku tak peduli. Aku kerja aku je, lepas tu bersembang sama dia. Tak dia mengajar. Duduk situ dah. Dia tak ambuh. Gitu je lah. Dia tak ambuh. Kalau keluar maghrib, tu imam tu bila masuk dalam bilik, ada baca Quran. Ada baca Quran. Hak balik tu balik Balik isyak dia mari pula pak dia bertugas. Ada seumpama tu. Marah anak makmum. Kita belajar, dia balik. Pandai sangat ke dia? Hebat laginya, ada pernah berlaku. Orang mengajar maghrib, dia turun tu imam pergi kedai kopi.
Kedai kopi. Minum air, makan banyak. Orang baik isyak dia pergi pula di masjid. Orang ngajar, tidak peduli. Ada apa seumpama tu? Ada yang masuk bilik. Bilik masing-masing. Tapi, orang tahu dia baca Quran. Tidak peduli lah mengajar. Dia tambah. Itu dah boleh. Bahagian masing-masing. Hak duduk tepi masjid. Tak pernah peduli. Orang mengajar apa pun. Sekabut dia dengar. Apa benda orang masjid ni? Tak habis-habis belajar dia kata. Tak habis-habis dia kata. Kita duduk luar jeluak dengar. Orang cakap jeluak pun tak jeluak. Jeluak, muntah. Jeluak. Sebaik tak mati. Jeluak je. Hidup luar tu jeluak. Dah apa benda ni? Lagi tak puas hatinya pula. Orang main belajar pula. Tak ada kesedaran civic orang kata. Okey. Hak jenis parking tak tengok kiri kanan tu. Ikut letak dia je. Okey. Kesedaran civic okey. Dia dah kira dah. Dia letak aje. Tepi tangga orang ke, tepi bilik orang ke, tepi dapur orang ke, dia dah kira. Orang tu nak keluar macam dia dah kira. Dia kena parking dia je. Lagi orang nak puas hati. Dia tak minat belajar. Orang belajar pula jadi ganggu dia. Lagi tak puas hati. Yelah kadang-kadang pelik juga kadang-kadang. Kalau ada parking pun, ada line parking comel pun, dia tak peduli. Dia tak peduli. Kata ni, nak kata orang ni. Orang tua tak, mata tak pernah nampak berkali. Ataupun orang perempuan, dia tak pandang nak parking. Tapi marah dia orang. Pernah sekali, orang balik belakang dah isyak. Dia tak balik lagi. Saya keluar daripada surah tu lama dalam cerita ni. Tak ada dah, saya 2-3 orang je dalam tu. Keluar tu tak api je. Saya tak boleh balik lagi. Kenapa tak boleh balik? Dia kata ada lagi orang tak balik surah. Dia kata tak ada dah, saya tu tak api dia kata. Tuan rumah tu belok kereta dia kat belakang. Dah, parking depan tangga dia. Tuan rumah belok belakang dia. Mana ni? Ada balik dia. Orang lain balik belakang dah. Dia kata dia ingat ke? Allah dalam tu kuat baca tak pada dok keluar ingat gitu. Tuan rumah dia parking. Gitu saya kata itulah hak seorang tu orang kampung tu. Tu saya minta maaf kata awak lah hendak orang kampung awak kata. Saya pun balik. Dia lah pergi salam ke tuan rumah. Dia lah sebab dia orang kampung tu. Saya ni tak kenal. Dia pergi salam orang tu saya balik dah lah. Pergi salam lah minta soalan. Nak marah tu. Nak marah dia tak pernah mari surah. Tapi apabila orang nak kata sekat betul dok juga. Boleh je nak keluar masuk tapi tak puas hati tengok. Macam dia agak terganggu sikit. Mana kalau nak keluar tu pulas sekali steering, kena jadi pulas dua kali ke kali. Gitulah. Bukan sampai tak boleh keluar langsung. Tapi maknanya kalau dia tak ada orang, serung keluar gitu kan. Bila ada orang ni dia kena kena tu sikit lah. Dia tambah gitu sebab dia tak dia tambah. Saya kata gua ni. Kadang-kadang dalam pondok, orang mari ngaji pondok luar negeri, Sabah Sarawak mari duduk pondok. Hak dalam pondok tu sendiri anak tok guru sendiri, anak ustaz sendiri. Tak pernah ada dalam kelas. Tok ayah dia mengajar, tok guru mengajar, dia gilah ke mana-mana pun. Dia berkawan ikut dang sekali. Dia tambah ilmu. Dia tambah. Kadang-kadang bini tok guru sendiri, dia tambah ilmu. Dia tak minat. Tapi dia rasa banggalah. Saya nak tok guru. Saya bini tok guru. Bangga gitulah. Bila tok guru mati, Allah menyesalnya lah. Masa baba ada, saya tak belajar. Tahu dah mula lagi, tak pernah belajar. Nak buang, dia tak boleh. Kalau kita buang dia pondok, dia pun naik atas rumah ayah dia, rumah bapa. Dia buang mana? Rumah di dalam tu. Kalau orang lain boleh buang. Dia buat kacau ni pula. Bukan dia main seorang. Dia bawa kawan dia budak pondok juga. Buat teman dia. Hak tu kena buang lah tu. Buang balik mak ayah dia lah. Dia kena buang. Masuk dalam rumah bapa. Dia nak buang mana? Dia ada. Tambuh. Tu kata bahagian masing-masing. Lepas tu kalau Tuhan permudahkan belajar, kena perbanyakkan kesyukuran. Ada ni.
Amal ibadah mengikut ilmu. Pertama sekali akidah pegangan. Ni, baca Quran ni. Mengikut ilmu, bukan baca sendiri-sendiri. Baca dengan ilmu, hati ikhlas, barulah timbul, barulah cerita bab fadilat. Dulu ingat tak dahulu, masa bicara bab ilmu dahulu dalam kitab Idatul Salikin ni, didatangkan ilmu yang memberi manfaat. Kemudian didatangkan Fardhu Ain Tauhid pekotosa kat mana? Pada ni. Kemudian niat belajar macam mana? Kemudian fadilah ilmu. Inilah kita ada tu salikin. We kena ilmu dahulu. Fardhu Ain Tauhid pekotosa, niat belajar. Niat belajar ni nak keluar daripada kelam jahil kepada terang ilmu. Nak dapat redha Allah Subhanahu wa taala, niat belajar, nak beramal. Ni niat ikhlas. Ayat kita ada tu salikin ni. Nak keluar dari kelam jahil kepada terang ilmu. Ayat ni saya biasa guna. Tanya Ustaz Habib mana? Habib kita ada tu salikin kan? Niat belajar apa dia? Nak keluar dari kelam jahil kepada terang ilmu untuk dapat redha Allah, untuk beramal. Ni niat ikhlas. Kalau niat tidak ikhlas, dia datang dalam kitab ni. Mempersiapkan tempat dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Belajar betul dah ikut susunan dia, hati ikhlas, fadilat. Fadilat ilmu, fadilat orang yang berilmu. Apa cerita fadilat? Yang pertama, buat betul. Yang kedua, hati ikhlas, baru cerita apa. Belajar biar betul dulu. Kalau belajar tak betul susunan, tauhid yang pertama, pekoh yang kedua, kita ikut susunan. Kadang-kadang dia ambil pekoh saja ke, tasawuf saja ke, dengar ceramah saja je ke, ikhlas dianya. Buat tak betul, tak timbul ikhlas tak ikhlas. Macam ginilah. Kalau baca Quran, salah sebab tak belajar. Baca Quran salah pun ikhlas. Ada gitu? Dah. Baca Quran biar betul dulu. Hati kena ikhlas, fadilat. Belajar biar betul dulu susunan dia. Hati kena ikhlas, fadilat. Dia gitulah. Aturan dia gitu. Buat biar betul. Hati kena baik pun cerita fadilat. Buat salah, hati baik. Tak ada waktu tu. Baca Quran tak betul, hati ikhlas. Macam gini, ni orang kaut terang-terang. Orang kaut terang-terang lah. Saya tak tudung kepala pun hati saya ikhlas. Dia kata. Ni jelas tau. Dia paling berdoa, hati dia ikhlas. Tu pakai tudung tu boleh tutup lagi hati baik. Tu memang tak pakai kaut terang lah tu. Tak pakai lah gitu. Buat salah ikhlas. Baca Quran salah, tapi ilmu ikhlas. Buat betul dulu, baca betul dulu dengan ilmu, ikhlas, baru fadilat. Belajar biar betul dulu ikut susunan. Belajar tauhid, fiqh, tasawuf, hati kena jaga molek. Ikhlas kerana Allah. Tadilah. Keluar dari kelam jahil pada terang ilmu, nak redha Allah, nak beramal. Hati ni ikhlas. Fadilat. Ni cerita fadilat belakang ni. Ni cerita fadilat. Baca surah Ad-Dukhan, tapi baca dengan ilmu. Kenapa kita ni? Ilmu amal. Dan kitab Minhajul Abidin diumpamakan dengan dua permata. Segala-galanya ilmu amal. Saya daripada dua ni, sia-sia kata Imam Ghazali. Dua. Ilmu amal. Selain dua ni, sia-sia kata Imam Ghazali. Tak ada faedah. Dijadikan langit dan bumi, dijadikan jin dan manusia kerana ilmu dan amal. Jadi diumpamakan dua permata. Tapi dua permata ni, ilmu dan amal kata Imam Ghazali, sama-sama mahal. Tapi walaupun permata ni sama-sama mahal, tapi antara dua permata ni mesti ada lebih mahal sedikit daripada permata yang mahal satu lagi. Takkan sama-sama harga permata-permata ni pun. Antara dua permata yang mahal, manakah yang paling afdal? Manakah yang paling utama? Ilmu. Itu Mazali. Ilmu, amal, dua permata. Tapi mana paling lebih antara dua permata?
Mana hak lebih utama atau dua permata? Dia kata Imam Ghazali, ilmu. Jadi kita ni ilmu amal. Ilmu amal. Tak lagi daripada dua. Habislah. Maknanya, comel ilmu dan amal, cerita fadilat. Fadilat ni untuk menggemarkan kita buat amal selepas kita berilmu. Berilmu dah. Buat amal rasa segan malah. Cerita bab fadilat upah. Dia gitulah. Nanti dia katakan hadis-hadis fadilat tu. Untuk menggemarkan pada buat amal selepas kita berilmu. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man qara'a hamin dukhan fi lailatil jum'ati. Fi lailatil jum'ati. Au yaumil jum'ati banallahu lahu baitan fil jannah. Artinya barang siapa membaca surah Ad-Dukhan pada malam Jumaat atau pada harinya hari Jumaat. Ini berkaitan dengan Jumaat ni. Hamid Dukhan. Nescaya diperbuat baginya bagi barang siapa rumah di dalam syurga. Ini kelebihan. Tuan akan bina satu rumah di dalam syurga. Rumah lah Tuan bina. Orang yang baca ni tak masuk syurga pun. Ada rumah je dalam. Ada ni. Tak sekarang ni. Allah akan bina satu rumah di dalam syurga. Lepas tu orang yang baca. Orang yang baca tak masuk syurga. Rumah je ada. Ada ni. Maknanya dia masuk syurga lah. Dia masuk syurga. Ini kelebihan dia lah. Kelebihan baca surah Ad-Dukhan. Bermula kelebihan surah Alif Lam Tanzil. Alif Lam Tanzil. Hak tebal tu Alif Lam Mim Tanzil As-Sajadah. Hak tebal. Nipis ni surah Alif Lam Tanzil. Dan Tabarakallazi biyadihil mulk. Itu amat banyak. Ini disebut surah-surah yang ada kaitan dengan Jumaat belaka ni. Dia nanti adab yang ke-15 memperbanyakkan selawat. Ni adab yang ke-14 ni. Dimulai dengan membaca suratul Kahfi. Adab yang ke-15 memperbanyakkan selawat. Membaca Al-Quran selebih-lebih zikir. Membaca Al-Quran selebih-lebih zikir. Tapi kalau hari malam Jumaat berselawat lebih afdal daripada membaca Al-Quran. Dah sekarang ni secara itlaqnya selebih-lebih zikir adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran lebih afdal daripada selawat. Membaca Al-Quran lebih afdal daripada tahlil. Membaca Al-Quran lebih afdal daripada tasbih, tahmid. Baca Al-Quran lah selebih-lebih zikir. Ini secara itlaq. Tapi kalau hari ataupun malam Jumaat lebih afdal lagi berselawat daripada membaca Al-Quran. Melainkan Al-Quran yang surahnya Nabi kaitkan dengan Jumaat. Kahfi, tadi Hamid Dukhan. Ni Alif Lam Tanzil dengan Tabaraka. Ni ada kait dengan Jumaat. Tapi sebenarnya Alif Lam Tanzil ni Tabaraka ni, hak ni bukan Jumaat saja, hak ni disunatkan baca tiap-tiap hari. Disunatkan baca tiap-tiap hari. Orang yang tiap-tiap hari membaca surah Sajadah, dia akan lepas daripada persoalan barzah. So kelebihan ada ni. Tapi bacanya tiap-tiap hari. Ni dak ni nak sebut dengan Jumaat. Tapi mana kelebihan dia bukan Jumaat saja. Alif Lam Tanzil sama, Tabaraka sama, tiap-tiap hari. Kelebihannya dilepaskan daripada persoalan barzah. Tapi baca tiap-tiap hari. Baca tiap-tiap hari. Jadi hak Quran surah gini, Kahfi sama, lebih afdal daripada selawat.
surah yang ada kaitan dengan Jumaat lebih afdal daripada selawat. Selawat ni lebih afdal Al-Quran yang tidak datang warid daripada Nabi SAW. Selawat lebih afdal. Sebab itulah hari Jumaat dah khutbah yang kedua, tiap-tiap minggu berpesan supaya perbanyakkan selawat, perbanyakkan selawat, perbanyakkan selawat. Dah tiap-tiap minggu tu khotib pesan, hak tu kan dengar ni kalih je. Perbanyak selawat ke tak? Tak pun. Tu khotib kata, tu khotib tu style dia, passion dia dah. Khutbah kedua pesan selawat, khutbah kedua pesan selawat. Dia jadi macam passion tu. Lepas tu hak pesanan tu, masuk tinggal kanan, keluar tinggal kiri. Tak ada selawat pun. Dia jadi macam kalih je tu. Kalih. Jadi macam hak tu le tu khotib. Tak ada ayat lain. Ayat ya ayyuhallazina amanu. Ni. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tu khotib baca ayat Quran. Tu khotib baca Quran ni bukan baca saja. Dia terjemah pula ayat Quran. Tu kan dengar je. Tak selawat lebih afdal baca Quran, melainkan Quran yang berkait dengan Jumaat ni. Hak berkait dengan Jumaat belakang ni. Dan setengah daripada kelebihan membaca surah Alif Lam Tanzil dengan Tabarakalladzi biyadihil mulk, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a fi lailatil jum'ati Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah wa Tabarakalladzi biyadihil mulk kutiba lahu sab'una hasanatan wa hutta anhu sab'una sayyi'atan wa rufi'a lahu sab'una darajatan kutiba lahu sab'una hasanatan wa hutta anhu sab'una sayyi'atan wa rufi'a lahu sab'una darajatan. Artinya barang siapa membaca pada malam Jumaat. Ni bukan cerita bab semayang subuh ni. Bukan cerita bab semayang subuh Jumaat ni. Subuh Jumaat tu hal lain, tu kelebihan lain. Ini baca sajadah tu sendiri. Kita sebut kata sajadah kok. Subuh pagi Jumaat je lah. Bukan kata sajadah baca tiap-tiap malam. Kalau betul-betul masing-masing baca tiap-tiap malam Jumaat, bukan tu imam je ingat sajadah. Semua orang ingat belakang. Kalau baca tiap-tiap minggu kan, dah baca di Quran sajadah ni. Tiap-tiap malam Jumaat kita baca. Bertahun-tahun. Macam mana sajadah bagi kita? Ingat. Macam Yasin gitulah. Kalau dia baca sajadah tiap-tiap malam pula, tu ada apa lah. Sajadah tiap-tiap malam ni dok ni. Sajadah tak pernah dibaca melainkan ketika membaca satu Al-Quran barulah jumpa sajadah. Tak. Kita baca kot sajadah. Baca bila tu? Masa sedang khatam Al-Quran. Maka jumpalah sajadah. Dah ni kita baca suku ni. Macam baca Yasin, baca suku. Sajadah, baca suku. Sekarang ni tabarakah orang baca. Sajadah. Ni baca suku ni. Sajadah ni bukan baca subuh pagi Jumaat ni. Malam Jumaat. Ni cerita bab Jumaat. Tapi nak afdal lagi ni, baca tiap-tiap malam sajadah dengan tabarakah. Ni hak baca malam Jumaat je ni. Barang siapa membaca pada malam Jumaat Alif Lam Tanzil Sajadah dan Tabarakalladzi biyadihil mulk, nescaya disuratkan baginya 70 kebajikan. Ditulis baginya 70 kebajikan. Banyaklah Quran ni kalau hari Jumaat dengan malam Jumaat. Kafi dah.
kafi disunatkan perbanyak. Dan kita i'anatul talibin, perbanyakkan kafi. Wa aqallu iktsar, sekurang-kurang memperbanyakkan baca surah kafi. 3 kali baca suratul kafi. Gitu, suratul kafi 3 kali berhenti baru habis. Baca sekerak, berhenti. Baca sekerak, berhenti. 3 kali baca baru habis. Ni dah 3 kali kafi. Kafi lagi, hamid sajadah, hamid dukhong lagi, sajadah lagi, tabarakallazi lagi. Hak disebut dah sebut dalam kitab ni, surah Al-Imran, surah Hud, itu bukan hari Jumaat lagi tu. Betul, hari Jumaat lah hari orang yang tak bekerja sebab banyak nak buat ibadat Banyak nak buat ibadat. Orang nak pilih hari Jumaat juga bekerja. Boleh main Jumaat. Hari Jumaat ni bukan main Jumaat je. Nak pergi awal ke masjid, tak bau dah. Lepas tu dia kata pula, cuti Jumaat pun di masjid tak awal juga. Orang bang Jumaat barulah siapa. Orang sedang baca khutbah barulah siapa. Orang khutbah yang kedua baru siapa. Kapung tau. Masa bang Jumaat tu, masjid suku baru boleh kali tau. Masa bang Jumaat, masjid bukan setengah, 1/4 je baru ada. Apa? Dah kerja Jumaat tu. Ke kapung ni mana? Kerja Jumaat. Tak juga. Bunyi bang Jumaat dah. Dia pun ajak anak dia pergi mandi. Mandi mana? Orang bang dah. Ngayah ayah budak mandi lagi. Baru suruh anak dia mandi. Nak kata ke mana? Oleh kali bang Jumaat kasutkan spekar. Senyap dalam masjid sudah. Nak tunggu bang Jumaat baru dia ajak anak dia mandi. Dengan pok-pok pun sama. Bukan sesiap awal-awal. Seawal-awal. Dekatlah Jumaat dah ni. Biar pergi awal masjid. Tunggu kapan Jumaat? Ayah pergi mandi. Anak pergi mandi. Bilik mandi pula satu je. Bergilir pula tunggu situnya. Nak dia kesudah. Ayah tengok. Pok dengan anak. Nak mandi nak ke Jumaat. Siapa nak sampai masjid. Orang nak habis khutbah kedua dah. Balik apa gitu. Balik dah. So, hari Jumaat ni banyak. Hak ibadah yang berkait dengan Jumaat tu sendiri. Bukan hanya sembahyang Jumaat. Nasihat disuratkan baginya bagi barang siapa yang membaca pada malam Jumaat Alif Lam Tanzil dan Tabarakah 70 kebajikan dan dihilangkan daripada barang siapa 70 kejahatan. Diampuni 70 kejahatan. Dan diangkatkan baginya bagi barang siapa 70 darajah kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adab yang ke-14, adab hari Jumaat. Dimulai dengan membaca suratul Kahfi. Tak pandai, baca Qul Huwallah. Baca Yasin. Kalau kita pandai Yasin, kita belajar dengan tuku kita, bukan baca sendiri. Budak mengulpah, baca Quran sunat. Nak dapat pahala sunat, baca dengan betul. Hati dengan ikhlas. Tiba-tiba bacaan Quran tu sunat, baca bukan ikut ilmu, baca salah, haram, dosa saja-saja. Dan ilmu tak ada, macam mana? Tak suruh baca Quran lah. Tahlil, tahmid, tasbih, selawat. Dah tak pandai baca Quran? Ada ni. Jangan duk buat kalau benda yang kita tak belajar. Belajar betul-betul barulah kita beramal. Wala amalu tabi'u, dan amal ibadah Nabi kata ialah mengikut ilmu. Dan adab yang ke-15, sayugianya. Ada sayugia? Sepatutnya. Ni di sini sunat. Sayugianya kadang-kadang wajib. Sayugia ni kadang-kadang sunat, di sini sunat. Sayugia ni sepatutnya lah. Sayugianya engkau banyakkan membaca selawat dan salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumaat dan malamnya malam Jumaat. Ni. Sehingga kan lebih afdal daripada membaca Al-Quran
yang surahnya tidak berkait dengan kelebihan hari Jumaat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin. Fafahimna famas sabiqin. Warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.